Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkait dengan kes Abang Belon. Ada yang menyatakan supaya Abang Belon tampil memohon maaf saja, berdamai dengan DBKL dan jangan teruskan lagi isu ini. Ini apabila menurut laporan polis hari ini, kes Abang Belon dan DBKL, polis rakam keterangan 5 saksi dan meneliti CCTV. Nah, perkara inilah yang mungkin paling ditakuti oleh geng-geng Abang Belon. Merujuk bukan sekadar Abang Belon yang terlibat dalam kes itu, tetapi abang-abang Belon yang lain juga. Kita tahu dalam sekitar Kuala Lumpur, CCTV ada di mana-mana. Dan tentunya akan diketahui kini siapa sebenarnya yang memulakan provokasi Abang Belon itu. Dan menurut laporan media rasmi, laporan kenyataan rasmi DBKL telah menyatakan bahawa kes itu berlaku kerana adanya sentuhan fizikal yang mana terhadap penguatkuasa DBKL. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe dan pada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk dalam video ini kerana produknya sangat murah, mujarab dan juga sangat banyak sudah menggunakannya. Kalau anda ada masalah gout, kencing manis, jangan lupa cuba produk ini. Produk ini dijamin halal, lulus KKM dan paling best, sangat murah. Sediakan payung sebelum hujan, jangan sampai sudah kena gout baru pula cari. Baik, menurut laporan polis kes penjajah Belon dan DBKL, polis kini telah merakam keterangan 5 saksi dan meneliti rakaman CCTV. Ini bermakna adalah wajar Abang Belon segera memohon maaf ataupun kalau tak mohon maaf pun jangan lagi dipengaruhi oleh mana-mana ahli politik, individu influencer dan sebagainya untuk meneruskan kes ini di mahkamah. Kerana ramai netizen khususnya yang berdiri pada posisi natural mengatakan Abang Belon patutnya tarik diri dalam hal berkaitan yang ditunggang politik. Kerana yang akan menikmati laba, menikmati keuntungan daripada kes Abang Belon ini bukan Abang Belon sebenarnya, kerana telah disahkan oleh doktor yang merawat Abang Belon bahawa doktor itu menyatakan Abang Belon tidak patah tulang belakang, tidak patah tulang rusuk dan tiada patah tulang langsung. Bermaksud ini sudah banyak perkara yang berunsur fitnah. Karena sebelum ini belum pun keluar laporan daripada mana-mana doktor perubatan, sudah tular kononnya tulang belakang Abang Belon mungkin patah, tulang rusuk Abang Belon mungkin patah dan sebagainya sehingga ditunggang pula oleh ahli-ahli politik. Itu sebabnya ramai yang menasihati Abang Belon supaya jangan teruskan ditunggang oleh ahli politik. Silap nanti Abang Belon akan masuk perangkap dan susah dalam hidup nanti. Polis kini meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV bagi membantu siasatan berhubung kes kekecohan membabitkan penjajah Belon dan DBKL. Ketua Polis Daerah Dangwangi Assistant Commissioner Sulizmi berkata pihaknya juga sudah merakam keterangan 5 saksi berhubung kejadian itu. Setakat ini hanya keterangan direkodkan dan tiada tangkapan dibuat. Kita sedang melengkapkan kertas siasatan dengan keterangan saksi-saksi serta laporan rakaman CCTV. Polis juga ada menerima satu laporan polis daripada pihak keluarga penjajah Belon, katanya lagi. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan orang ramai diminta tidak melakukan sebarang spekulasi berhubung kejadian itu. Terdahulu pihak polis mengesahkan menerima laporan berhubung kekecohan antara penguatkuasa DBKL dan peniaga di Jalan TAR. Sulimi dilaporkan berkata laporan itu dibuat seorang anggota penguatkuasa. Berdasarkan 2 rakaman video tular berdurasi lebih 3 minit di media sosial, sejak awal pagi semalam berlaku aksi tolak-menolak antara pegawai DBKL dan sekumpulan peniaga yang cuba mempertahankan barangan jualan mereka.
Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dilaporkan dan disahkan hari ini bahwa keadaan Abang Belon berkait dengan kesihatan beliau telah disahkan. Abang Belon tidak patah tulang belakang, tidak patah tulang rusuk, dan tidak patah tulang. Dokter mengesahkan Abang Belon tidak patah tulang belakang, hanya luka di dada dan pinggang. Tak ada pun patah, riuk, cuma cedera atau luka di dada dan pinggang. Dan pinggang itu saja. Ternyata andaian bahwa patah tulang belakang adalah fitnah semata-mata. Sebab dalam hal apapun jangan cepat buat andaian. Dan selalunya mereka yang bersalah akan mereka cerita untuk meraih simpati. Hari ini telah disahkan oleh seorang dokter. Saya bacakan kepada Anda dalam satu laporan media. Sudah dinyatakan oleh seorang dokter yang merawat merawat Abang Belon ini sudah mengesahkan bahwa Abang Belon tidak patah tulang, tidak patah tulang belakang ataupun tulang rusuk. Yang hanya berlaku ialah cedera di dada dan belakang. Jadi kini Abang Belon pula dalam keadaan yang memang agak sedih kita melihat ini, sebab kini beliau pula jadi troll. Apa kata kalau kita semua sepakat memohon supaya Abang Belon berdamailah dengan DBKL, tak perlu teruskan tindakan undang-undang. Biarkan sajalah ahli-ahli politik, orang-orang yang nak tunggang isu ini, pergi mahkamah sendirilah. Abang Belon, tolonglah dengar nasihat kami semua. Tak perlu pergi ke mahkamah bawa isu ini. Karena DBKL bukannya senang nak dilawan. Mereka ada pasukan peguam sendiri. Tapi tak apalah, kalau Abang Belon nak teruskan juga, itu hak Abang Belon. Dalam paparan sekarang, ramai orang yang menyindir apa yang berlaku terhadap Abang Belon. Apabila mereka kata Abang Belon rupa-rupanya tak pula patah tulang. Aduh, saudara, YB Akmal kata kesihan peniaga Rambo. Ada anak istri, kami pun ada anak istri. Anak-anak pun ada. Kami pinjam sana-sini buat modal sewa tapak. Dan modal mula berniaga kuih raya. Siapa nak kasihan kami? YB Akmal, kata Ayub. Tak payah cari Abang Belon. Tak tahu dia warga Malaysia atau Pati. Datang sini cari kami warga Malaysia, kata Ayub Abdul Majid. Meminta supaya semua orang yang menunggang isu Abang Belon tu, kalau boleh, perhatikanlah juga kami peniaga yang berlesen ini, kata mereka. Bantu kami juga, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, dalam paparan video, dalam gambar yang kita lihat ini, kelihatan satu gambar tular di Facebook yang menyatakan keadaan sebenar orang yang patah tulang belakang atau patah tulang. Keadaannya ngeri. Tetapi ada yang cuba menyindir Akmal Saleh apabila Abang Belon yang patah tulang belakang atau pinggang datang berjumpa dengan Akmal Saleh, dia patah tulang belakang lah, kata mereka. Yang Akmal Saleh pergi peluk sambil tepuk-tepuk belakang dia, dah kenapa, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda tentang isu itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.